Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita teruskan bab 1, konsep asas pemikiran komputasional. Di bawah tajuk penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. So kita tengok standard pembelajaran kita ialah mengesan unsur persamaan dan perbezaan untuk pengecaman corak dalam suatu situasi. So, apa dia pengecaman corak dalam satu situasi? Pengecaman corak merupakan satu teknik yang boleh dilakukan antara masalah-masalah yang berlainan atau antara bahagian kecil dalam masalah yang sama. Pengecaman corak membolehkan kita menghasilkan satu idea yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah lain yang mempunyai persamaan. Masalah yang mempunyai corak yang sama akan lebih mudah diselesaikan kerana kita boleh menggunakan kaedah penyelesaian masalah yang sama. Kita tengok contoh ya. Raja 1.8 menunjukkan satu simulasi pergerakan untuk menyusun 4 murid mengikut nombor pada jersey dengan urutan menaik. Bolehkah anda mengecam corak pergerakan tersebut? So, ini kedudukan awal. So kita nak susun mengikut jersey dengan urutan menaik. So, yang ni 7, yang ni 5, yang ni 1, yang ni 2. So, di sini, tengok kita letakkan nombor yang lebih kecil disusun di sebelah kiri bagi setiap kumpulan. So, saya tulis dekat bahagian sini supaya lebih jelas. 7, 5, 1 dan juga 2. So, langkah yang pertama kita akan bentukkan dua kumpulan, 7 dengan 5. So, 5 lebih kecil letak di bahagian kiri, 7 di bahagian kanan. 1 dan 2. 1 memang dah kecil, so kita kekalkan dia di bahagian bawah. So langkah yang kedua pula, kita nak bentukkan satu kumpulan. So kita turunkan nombor 5. So 7 dengan 1 lebih kecil, dia akan terletak di bahagian kiri. 7 di bahagian kanan, 2 kita turunkan. Nampak satu kumpulan kita dah bentuk. Kemudian kita nak bentukkan dua kumpulan balik. Satu lebih kecil, so satu kita letak di bahagian kiri, 5 di bahagian kanan. 7 dengan 2. 2 lebih kecil kita letak di kiri dan 7 di bahagian kanan. So, dua kumpulan telah dibentuk. So, sekarang langkah yang keempat, kita nak bentukkan satu kumpulan balik. So, kita turunkan nombor 1. Dan nombor 1 ni sememangnya dia adalah nombor yang paling kecil. So, 5 dan juga 2. 2 lebih kecil, so 2 kita letak di bahagian kiri, 5 kita letak di bahagian kanan. So, 7 kita turunkan. So, kita dah bentukkan satu kumpulan. Sekarang kita nak bentukkan dua kumpulan. Perlukah bentukkan dua kumpulan? So sekarang kita tengok dia dah berada di dalam urutan menaik, iaitu 1, 2, 5 dan juga 7. So kita turunkan saja 1, 2, 5 dan juga 7. So nampak tak kedudukan akhir dia sama, 1, 2, 5, 7. Cuba kita tengok soalan ni. Isikan tertib menaik. Yang tadi menurun kan? Yang ni dia nak tertib menaik. Rajah di bawah menunjukkan 4 keping kad dengan label nombor yang berlainan.
Okey, susun kepingan kad ini mengikut urutan menaik dengan menunjukkan langkah-langkah tersebut. So, sama je macam tadi. Kita selesaikan 7, 5, 1, 2, 8 dan juga 4. So, nombor yang lebih kecil kita letak di depan 7, 5. So, 5, 7. Okey, 1 dan 2. 1 memang dah kecil. So, kita turunkan saja 1 dan 2. Okey, 8 dan juga 4. Kita turunkan. Okey, 4 lebih kecil di bahagian kiri. 8 kat sini. Okey. Kemudian, kita turunkan 5. 7 dengan 1. 1 lebih kecil. Kita jadikan dia di sebelah kiri. 7 di sebelah kanan. Okey, 2 dengan 4. 2 dah memang kecil. So, kita turunkan saja 2. Turunkan saja 4. Kemudian, kita turunkan 8. Okey, selepas itu, okey, kita bentukkan 3 kumpulan semula. Okey, 1 dekat depan. 1 dengan 5 kan? So, 1 ni lebih kecil letak di depan. 5 di bahagian belakang. 7 dengan 2. 2 lebih kecil letak depan, 7 di bahagian belakang. 4 dengan 8, 4 lebih kecil. So, kita turunkan saja 4 dengan 8. Okey, seterusnya kita turunkan 1, 5 dengan 2. 2 lebih kecil letak di depan, 5 di bahagian belakang. 7 dengan 4. 4 lebih kecil letakkan di bahagian depan ataupun kiri. 7 di bahagian belakang. Okey, 8 kita turunkan di bawah. So, kita sambung kat sini. 1, 2, 5, 4, 7, 8. Okey, seterusnya. Okey. 1, 2, 5, 4, 7, 8. Seterusnya 1 dengan 2. Okey, tak perlu silangkan. Sebab 1 dengan 2. 1 dah kecil. So, 1 di bahagian kiri, 2 di bahagian belakang. Okey, 5 dengan 4. So, kita silangkan. 4 lebih kecil letak di bahagian kiri, 5 di bahagian belakang. 7 dengan 8 pun tak perlu diubah. So, dah dapat dah urutan menaik. So, kita dah dapat urutan menaik. Itu 1, 2, 4, 5, 7, 8.